Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Salam sejahtera kepada adik-adik yang join kita hari ini. Selamat datang ke Students Track Microsoft Drive-Thru Virtual Event Students Track. Hari ini sesi yang ke-9. So untuk hari ini kita ada guest speakers, right, daripada Projek Mika. Encik Ardian daripada Projek Mika dan juga Encik Arifin daripada Projek Mika. So mereka berdua akan ajar adik-adik macam mana nak build your own game with Microsoft Make Code. Dan a little bit of housekeeping. So if adik-adik, if you have any questions, tolong letakkan di ruangan Q&A. Dan boleh kongsikan juga nama-nama dan sekolah adik daripada mana, right? Dan sesi ini sedang dirakam dan rakaman akan dimasukkan dalam Sway yang ada agenda untuk semua students track ni dan juga di dalam portal Delima lah untuk guru-guru. So hopefully you boleh isikan attendance form dengan accurate details ya, sebab kita akan minta nama penuh, alamat rumah, email address, nombor telefon, sebab sekiranya adik-adik 5 pemenang hari ini kita akan contact untuk bagi hadiah. So hari ini untuk cabutan bertuah 5 pemenang insya-Allah akan dapat Microsoft Backpack, right? Dan pemenang hanyalah students ya. Dan sekiranya sewaktu spin the wheel nanti cabutan bertuah, adik bila nak dengar je nama adik dipanggil, nampak dekat skrin, terus pergi dekat ruangan Q&A dan type situ nama dan type ya saya menang. Okay, so tanpa melengahkan masa, saya ingin menjemput Encik Ardian dan Encik Arifin untuk share skrin dan boleh mulakan pembentangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua ya. Okey, apa khabar adik-adik semua? Harap semuanya sihat-sihat semuanya hebat-hebat hari ni pada hari Jumaat yang berbahagia ini. Okey, terima kasih saya ucapkan kepada Puan Fairuz dari Microsoft kan. Hari ni bukan saya seorang saya tak keseorangan. Saya ada ramai adik-adik dekat depan sana dan dekat sebelah-sebelah saya pun kita ada Puan Fairuz, kita ada Encik Arifin. Ya, saya. Suara sikit, sihat. Dengar Clear? Dengar Apa khabar Cik Arifin? Okay. Baik. Ada kita ada cikgu hebat kita, Cikgu Fazli apa khabar? Baik? Okey, alright. So apa kita nak buat hari ni? Sebelum tu nak kenal diri juga dulu Saya Ardian Saya Ardian daripada Projek Mika. Okey. So kami ni dah buat macam-macam program terutama ini berkenaan dengan Microsoft Make Code. Kan, pagi tadi ada satu sesi, tapi kali ini sesi special untuk adik-adik sekalian. Okey, kita nak buat apa? Kita nak belajar buat game. Kita nak belajar buat game dengan menggunakan Microsoft Make Code. Kita ada buat coding game kita pun game yang special. Game jenis retro sikit. Okey, game retro ni maksudnya kalau dulu-dulu lah macam saya kecil-kecil kan. Ada game tu kita boleh main game Mario Brothers ke, game Donkey Kong ke, Pac-Man ke, lebih kurang macam tu. Okay, alright. So, Cik Arifin. Okay, so dia minta mohon Cik Arifin lah pula untuk memperkenalkan diri. Cik Arifin? Nak. Nak ke dia? Mohon dia terus nak main. Dia tengah main dah pula. Nanti sekejap Alright, okay. Cik Arifin, Teacher Arifin dia tak sabar nak main game. Lepas tu dia terlupa nak memperkenalkan diri. Tapi tak apa. Okay. Cik Arifin juga merupakan salah satu daripada tenaga kuat kita dalam Projek Mika. Okay, silakan. Teacher Arifin. Alright. Saya Arifin, Projek Mika. Sekarang ni saya di luar kawasan lah. Sorry kalau bising sikit. Jadi saya bersiaran langsung daripada kedai kopi. Dia dekat sini NMP Dan? Dekat Center of Non-Violence di UPM Serdang. Okey. So saya di Kota Baru sekarang ni. Jadi ada ni lah, ada kebenaran lah nak balik Kota Baru ni. Bukan balik. Yang penting jaga SOP semua Jaga SOP untuk kebaikan semua. Okey. Okey, jadi saya nampak macam tengah main game tu. Apa dah? Itu game apa tu? Cuba cerita sikit.
Jadi kita tadi nak belajar lah pasal buat game yang macam ada yang kata tadi retro kan. Jadi sampai bila kita nak asyik main Minecraft, Valorant ke atau Genshin Impact ke kan. Jadi diorang semua tu start dengan benda-benda basic lah kan. So hari ni dengan harapan bila habis course ni dapatlah inspirasi adik-adik semua dapat inspirasi untuk buat game kan, belajar cara-cara game development dan khususnya menggunakan MacCode Arcade. Right. Lepas tu yang paling best MacCode Arcade ni, kita tak payah nak beli, tak payah nak subscribe, pergi je website MacCode Arcade, nanti kan kita tunjuk. Lepas tu boleh cuba kan. Okay, cuba tengok sikit. Dia main game tadi macam seronok tadi sangat tu. Oh, okey. Kejap. Tak apa, yang kita punya agenda simple je, ada 4 agenda je. Kan? Kita meet trainer, lepas tu kita belajar sikit, lepas tu ada Q&A, tapi saya orang cakap kita baru diberi tahu ada pula orang cakap cabutan bertuah kan, tak sempat nak masuk dalam agenda. Tapi sila tunggu, ada cabutan bertuah dapat 5 bag orang yang pertama. Orang pertama yang bertuah. Okey. Alright, cuba cerita sikit. Game apa macam ni? Okay, so yang ini sebab sekarang ni zaman-zaman COVID kan, jadi kita buatlah game mengenai COVID. Okay, so yang ini adalah Help Us Defend Malaysia Against COVID-19 Virus kan. Ni macam retro arcade game lah. Okay, so yang ini saya gunakan keyboard untuk kontrolkan sprite saya atau hero lah. Yang ini guna Baby Shark kan. Hero Baby Shark. Kan? Baby Shark ni boleh tembak kan. Dia boleh tembak virus COVID. Alamak, dah game over tu. So maksudnya sekarang ni, okey kita stay Maksudnya sekarang ni Cik Arifin dia ada buat satu game. Game tu dia punya objek dia adalah Baby Shark. Okey, ataupun Shark Itu dinamakan sprite. Okey, dan kita ada juga sprite lain yang berbentuk enemy. Kan? Kita nampak tadi yang kita tembak tu apa adalah enemy. Enemy kita adalah musuh kita. Kan? Adalah virus COVID-19. Okey, so kita kena hapuskan dia. So macam mana nak hapuskan dia tu? Shark tadi tu dia keluarkan peluru lah, tembak. Pum tembak. Okey. So bila tembak tadi tu secara logiknya kita akan dapat markah. Betul kan? Okey. Tapi di samping tu juga kebiasaannya kalau dalam game ni kita ada life. Kita ada nyawa lah kan. Kalau kita terlanggar je nyawa tu dah kurang satu dah game over. Okey. Alright. So untuk makluman adik-adik jangan risau. Kalau kita nak ajar ni bukannya line coding. Kita menggunakan block coding. Simple betul. Untuk belajar dia mungkin dalam 3 jam mungkin at least. Lepas tu insya-Allah bolehlah buat game. Kan? Satu lagi yang tadi Teacher Arifin dia tunjuk main game daripada dia punya laptop Tapi sebenarnya kita boleh main game daripada kita punya handphone juga ni. Nampak ni kan? Saya boleh je tekan A kan, sekejap kita tekan A nanti dia nampak dia tengah berjalan kan Shark tu. Tapi saya tak kawal lah sebab saya tunjukkan phone so bila langgar dah mati game over kan. Ini antara kebaikan MacCode Arcade ni, dia selain daripada tadi saya kata dia just perlukan web base saja kan, tak ada subscribe, tak ada login apa-apa. Selain daripada tu kita boleh share kan. Dia boleh bila dah habis tu kita boleh terus share dengan kawan-kawan ke atau dengan parents kan. Jadi tak adalah cakap dengan parents kata macam main game je. Tak ada, saya reka game ni, cuba tengok kan. Saya boleh share kan. So, dia boleh share daripada QR code. So sekarang ni alhamdulillah semua orang tahu QR code tu apa. Pergi kedai mana pun kena scan MySejahtera. Itu adalah QR code. Betul. Kan kita share. Boleh juga kita ambil link dia, copy, tampal dekat WhatsApp, hantarlah kat kawan-kawan, dekat ibu bapa, dekat guru, suruh dia orang tengok, ni game saya buat ni, boom, tengok macam main. Okey, Teacher Arifin, so macam mana nak buat game ni sebenarnya ni? Kita go through agenda dulu. Agenda, silakan. Lompat lah. Sabar. So dalam sekarang mula-mula tadi dah kita introduce kan, lepas tu kita akan bina game ni menggunakan MacCode Arcade, dan nanti dalam 10 minit kita buat Q&A lah. Kalau nak tanya apa-apa soalan kita boleh tanya waktu tu lah. Kadang-kadang type je soalan awal-awal tak apa, boleh type je bila-bila kan. Sorry, yang 355 nanti tu akan ada sesi spin the wheel bersama Cikgu Fazli. Cikgu Fazli okay. hadiah. Okey? Alright.
So then kita introduce dulu lah MacCode family ni. Ke nak terus je? Tak apa, cerita sikit je. Okay, Tak payah banyak alright. pun. So Microsoft dia ada MacCode. Okay, kalau kita pergi maccode.com, kita akan nampak skrin seperti macam ni lah. Dia ada MacBook, ada Adafruit, ada Minecraft, Lego Mindstorm, Q dengan Arcade. Ada satu lagi kat bawah tu, saya pun tak ingat Dan. Chibi chip. Kan. Lepas tu MacCode ni dia untuk nak promote STEM lah kan, hands on computing education, right? Okay. Teruskan. Untuk mempersiapkan adik-adik untuk future ready skill lah, supaya dengan harapan dia start dengan benda yang simple dulu kan, dan untuk persiapkan nanti dalam dunia yang sebenar lah kan, untuk buat coding, untuk kalau dulu macam apps untuk phone kan, ada yang kebanyakannya nice to have. Contohnya Waze kan, kita nak bawa kereta nak tahu sampai pukul berapa apa semua kan, nice to have. Tapi bila ada pandemik macam ni, tiba-tiba ada must have kan, need kan, ada demand nak kena ada satu app MySejahtera kan. Kalau kita rugilah kita dapat rebut peluang tu, nak reka-reka app apa semua kan. Jadi ini dengan harapan lepas ni adalah inspirasi untuk buat programming kan, coding. Right kan? Tak tambah apa-apa? Tak ada apa, teruskan. Tak sabar nak tengok teacher Basi ni. Okay. So sekarang ni kalau salah satu dalam MacCode tadi, family tadi, ada MacCode Arcade. Right? Kalau kita pergi pun muka depan dia macam game lah, game style kan. Lebih kepada yang retro gaming lah. Right? Lepas tu ada QR code situ Dan Itu QR code bila scan daripada phone, nanti dia akan pergi kepada arcade.maccode.com Pada siapa yang ada depan PC, you can type arcade.maccode.com. Ni dia akan keluar, ini dia punya editor lah kan. Yang tadi tu dia punya home, tapi bila kita create new project, dia akan keluar macam ni. Okay? Okay, so dia akan keluar macam ni. Nanti kita akan terangkan konsep-konsep yang penting seperti sprite, controller, loops kan, math, logic dan sebagainya. Itu adalah antara konsep-konsep yang penting dekat dalam Microsoft Code yang sebenarnya sedikit sebanyak dia banyak membantu pelajar-pelajar untuk lebih memahami mathematics, fizik dan pelbagai cabang STEM yang lain. Okay? Okay. So jom kita mulalah Dan Boleh. Kita apa yang kita nak buat hari ni adalah kita nak ada satu hero, kita namakan dia Digital Hero Spaceship lah kan. Kalau kat sini tadi kita buat Baby Shark kan. Okey, untuk untuk tembaklah semua virus COVID tadi. So virus COVID ni sebagai enemy. Okey. So jom kita start. Okay. Kalau nak scan code tu yang ada dekat sekarang ni, dekat paparan yang ada sekarang ni, ada QR code untuk game yang main tadi tu. Okay. Boleh. Siapa yang ada handphone, boleh ambil handphone, boleh scan dekat code tu, akan keluarlah game tadi dekat dalam handphone. Dan sebenarnya daripada handphone tu boleh klik untuk tengok dia punya coding macam mana. Okay? Ya, betul. Silakan. Okay. Antara konsep-konsep saya nak kena ni dulu. Okay. Sekejap Kita nak buat demo terus lah. Kan? Okay, demo terus. Alright. Okay, demo terus, kita akan pergi kat mana? maccode.com ataupun kita terus pergi kepada arcade.maccode.com. Okay? Yes. Alright. So pergi kalau home dulu ke? Pergi home dulu. Okay. Alright. Okay. So kita akan ada home macam ni. So dekat bawah ni ada tutorial-tutorial yang kita boleh belajar lah sendiri. Kan, live coding macam mana. Live coding ni apa yang orang dah buat lah. Dia record. Sebenarnya dekat YouTube pun ada. Right? Dekat bawah ni ada contoh-contoh game yang at least kita boleh start with lah kan. Kita boleh main dulu lah. Macam mana kita buat. Kita boleh main dulu. Yes. Kan? Lepas kita tengok dia punya coding macam mana. Supaya boleh memberi inspirasi. Kan? Okay. Right. So kalau scroll bawah ni semua ada lah. Kalau nampak hardware ni, kalau kata dah berminat betul-betul kan, kita nak try main dekat hardware pun ada. Boleh belilah hardware dia. Kita downloadkan game yang kita buat tadi tu ke dalam hardware. Kan? Okay. Right? Menarik tu. Okay.
Okay. Right. So dekat atas ni kalau kita nak mulakan fresh new project, kita tekan new project saja ataupun kita klik mana-mana satu game bawah ni kita boleh edit di situ. Right. Kalau projek-projek yang kita dah siap ada di sebelah ni. Okay. Mungkin boleh klik new project dulu tengok macam mana. Okay, sure. Right. Sebab yang ni yang kita dah buat, maknanya kita boleh edit Tapi kalau nak buat new project kita bagi nama project kita lah Nama project apa Teacher Arifin? Tunggu je lah dulu. Okay. Right. So terangkan sikit dekat sini. Right. So mana-mana family MacCode, Microsoft MacCode kan, sebelah kiri sekali adalah simulator. Okay. Dia apa yang kita boleh codekan nanti dia akan nampak dekat simulator lah. Yang tengah ni kita namakan dia toolbox ataupun drawer lah. Okay. Di mana dalam setiap drawer ni dia ada blok-blok yang kita perlukan untuk buat coding tu tersebut. Okay. So kebanyakannya kalau nampak sini semua color, okay. So bila ni color biru, so most of the blocks are in blue colors lah, right? So this one dia actually senang kita nak buat lah kan. Yang ini sebenarnya di dalam ni biru, okay. Walaupun dia merah ni kan. So ini adalah sprite. Sprite ni adalah objek yang kita nak create. So kalau selalunya game dia ada dua lah, satu either player 1 atau player 2 ataupun player lepas tu ada enemy kan. So that is our object, okay. Ataupun yalah itulah. Okay. Ada enemy, lepas tu kadang-kadang ada juga sprite tu kalau kita makan dia dapat nyawa lebih lah, dapat power lebih lah. Tu pun salah satu daripada objek kan. Betul. Right. So okay. Dan kita boleh explore sendiri lah. Ada sprite, lepas tu controller ni adalah kita nak control ni tadi lah. Kiri kanan, atas bawah. Sini ada butang, ada dua, A dengan B. Right. Lepas tu game nanti kan kita terangkan. Scene ni adalah background dia lah Dan kan. Betul. Kita boleh create background dia lah. Sekarang ni kita nak background dia hitam sebab kita nak jadikan dia macam space. Kat space kan dia hitam kan. So kita letak dia hitam lah. Dia punya dia. Tapi kita boleh letak apa-apa image yang kita nak buat. Betul. Okay. Siapa kalau ada murid-murid ada yang suka art lah contohnya kan, dia memang selalu akan spend masa lama dekat background, dekat nak sprite ni pun nanti kita boleh reka sprite kita sendiri nanti. Right? Contohnya nanti kan kita boleh create sini. Okay, nanti ni reka banyak macam-macam lah kan. Takkan nak kita punya hero dia petak je kan. Mestilah nak lukis macam-macam kan. So ataupun kalau tak nak lukis pun ada option kita pergi kepada gallery. Gallery ni dia dah siap lukis untuk kita. Ada macam-macamnya. Ayam ada, pokok kan. So semua elemen-elemen yang kebiasaannya kita guna dalam game lah kan. Okay. So kita tengoklah macam mana kita buat tadi. Tadi kita ada buat baby shark ni, baby shark kat sini lah. Baby shark macam-macam. Kenapa ada banyak jenis image untuk setiap baby shark tu? Sebab nanti mungkin boleh buat animasi kan kalau dia nak makan-makan. Okay. So maybe kita tengok terus macam mana kita buat game tu tadi, game yang kita tembak-tembak COVID tadi tu. Alright. Okay, so yang sebelah kanan tu nama dia adalah canvas yang tadi tu. Untuk kita letak blok tu nama dia canvas untuk kita buat program. Okay, so sekarang ni kita nak tengok macam mana Teacher Arifin buat game tadi tu kan. So secara ringkasnya nanti kita akan nampak konsep-konsep yang penting dekat dalam buat game dalam Microsoft Arcade ni dan kita nak tengok macam mana. Okay, silakan Teacher Arifin. Okay, nanti sekejap saya keluarkan dulu blok-blok ni. Okay, dikeluarkan tu sebab dia nanti So basically dia macam jigsaw puzzle je. Kita drag and drop je most of the things. Right? Okay. Kalau butang yang color tu maksudnya dia aktif. Kalau dia macam grey out macam ni maksudnya dia tak aktif lah. Either kita tak letakkan dia dalam blok yang sepatutnya ataupun dia memang error lah. Okay. Right. So tadi saya Okay, so kita cari on start. Okay, katakanlah on start ni tak ada kat sini, memang tak ada kat sini kosong kan. So kita boleh pergi loops. Okay, so apabila kita mula game tu, kita nak on start. Okay, bila kita tekan on game lah kan, kita tarik on start ni dalam ni. Okay, alright. Selepas tu kita nak setkan hero dia tadi, sprite. Okay, so sprite ni tadi saya cakap tadi dia akan sprite, lepas tu create. Okay, kita tarik yang inilah.
Okay, untuk jimat masa saya dah siap kat sini. Alright, kita terangkan satu-satu. Terangkan, kita setkan sprite kita, nama dia Digital Heroes. Okay. Right. Oh, dah nampak dah. So, macam mana kita nak ubah dia punya sprite tu? Okay, mula-mula kita setkan dia, kita create new variable. Kalau tadi dia tulis my sprite je. So kita createkan, bagi nama satu, create new variable, lepas tu Digital Heroes. Dekat dalam ni kita createkan, kita pilih yang mana kita nak, kan? Terpulang kepada kita. Dah tukar tadi kan? Okay, so kalau boleh lukis, boleh tambah sendiri macam mana nak mata dia merah ke, kan? Alright. Okay. Kalau salah kita boleh undo, Ctrl Z. Itu yang bestnya Mac Code ni. Kalau dia boleh undo je. Kalau salah, jangan risau. Okay. Mata merah sikit lah, garang sikit. Lepas tu kalau dekat atas ni kita boleh nampak brush kita nak size berapa banyak. Ni 4 blok. Yang ini blok berapa ni besar lah kan. Ataupun gambar tu kita nak mirrorkan dia, pusingkan boleh kan. So macam-macam kita boleh manipulate lah. Right? Okay, so dekat bawah sekali, bawah kiri dia ada size kita punya sprite tu. Okay, kalau lagi size besar sebenarnya lagi susah lah sebenarnya. Kan nak elak apa semua. So just nice selalunya dalam 36, 16 ataupun 16 lah. Right? Okay, so kita setkan dia. Lepas tu kita setkan dia kind of player. Okay, dia ada a few lah. Tadi kan ada yang kata ada food kan, food. So saya dah cakap tadi ada enemy, ada projectile yang kita nak tembak, lepas tu ada player. Peluru lah kan yang menuju tu kan. Betul. Okay, sekarang ni kita mestilah nak gerakkan hero kita kan. Ni sekarang tak boleh gerak. Tak gerak kan. Okay kan. Right. So kita pergi, kalau nak gerak mestilah controller. Okay, kita pergi controller, kita move sprite. Okay, kita tarik yang ini. Keluar nanti, okay. Right. Kita setkan dia, my digital, kita nak gerakkan kita punya hero. Right. Lepas tu with button. Okay, VX dengan VY ni adalah X dengan Y ni adalah paksi lah kan. Paksi X adalah mendata, paksi Y adalah menegak. Okay, so V ni adalah velocity. Okay, kita tengok sekarang ni dia dah boleh gerak. Okay, kiri dengan kanan. Sorry, kita boleh guna kalau guna laptop atau komputer kita boleh guna keyboard juga. Right? Ataupun kita boleh tariklah sini, terpulang. Okay, saya gunakan keyboard lah. Right. So dia boleh gerak atas bawah. Okay. Kiri kanan. So kalau kanan lah kan. Okay. Kalau ini kita contohnya saya okay, sekarang dia gerak laju lah. V dia laju tapi VY dia 200 kan? Maknanya kalau dia gerak atas bawah slow sikit lah kan? Yes. Okay. So selalunya kita 200 lah cukup. Right. Lepas tu kalau kita perasan tadi, ni karakter ni terkeluar skrin. Susah nanti, kat mana ni kan kita punya hero kan. So kita pergi kepada, tengok okay, sprite ni. Okay, kita turun bawah sekali. Nanti kita cari dekat effects. Okay, set my sprite stay in screen. Okay, kita tarik yang ini supaya dia duduk dalam screen je lah. Okay, bila kita letak blok ni, dia terus tak boleh keluar dah pada screen. Dia dalam aquarium kan? Dia dalam aquarium dia lah. Okay. Right. Okay. So standard dalam game apa-apa kita ada set live lah. Okay. So cari dekat info. Okay. Turun bawah live. Okay. Set live 3. Apa kan? Nanti tidak ada keluar. Okay. Ni ada nampak ada 3 HUD dekat atas kiri kan. Kalau kita letak 10 pun boleh. Kan? Banyak sikit nyawa, lama sikit main kan? Okay. So tapi dia akan tunjuk HUD kali dengan 10. Sebab kalau tak nanti panjang sangat. Panjang sangat kan? So letak 10 lah, nanti boleh kira lah. Kalau kena 1, 9. Dia akan, kita tengok macam mana dia akan countdown sekejap lagi Okay. So tadi kita nak game ni dia ada melibatkan 3 objek. Satu hero kita, nombor 2 peluru kita, dan nombor 3 adalah enemy ataupun virus COVID tadilah kita nak buat tadi. 3 benda yang utama 3 je objek. Senang lah. Okay. Right.
So yang nombor 2 kita nak buat adalah tembak lah, tembak peluru. Okay. Okay. So kalau nak tembak peluru kita akan ambil pada controller. Okay. Bila kita tekan butang A lah, terpulang lah nak butang A ke butang B ke kan. Okay. Alright. Lepas tu kita pergi sprites, dia dah createkan siap-siap untuk kita projectile. Okay. Okay. Dalam sprite dalam sprite tu ada blok yang dipanggil projectile. Okay. Betul. Mana kita boleh tarik keluar untuk bina kita punya projectile lah ataupun bina kita punya peluru. Okay. Okay. So kita setkan nama lah, terpulang lah nak nama fire ke peluru ke kan, terpulang. Okay. Jadi kita faham. Okay. So setkan fire, saya buat variable ni nama dia fire. Lepas tu createkan gambar. Yang ini saya lukis sendiri. Oh lah, wah cikgu lukis Gallery. Sendiri boleh guna imajinasi masing-masing nak peluru tu macam mana. Okay. Nak keluar buah pun boleh. Betul kan? Betul, nak keluar betul. pun boleh. Betul. Kepada kreativiti masing-masing. Yes. Okay. Lepas tu kita setkan dia velocity. Kita dia nak gerak tembak daripada digital hero tadi sini. So kita tengok ni sekarang dah boleh tembak. Okay. Macam mana nak terangkan VX dengan VY? Okay, so VX ni kita nak gerakkan dia satu arah saja. Y tak perlulah kosong kan. Kalau cuba kalau kita letak satu nilai lah contoh. Kan agak-agak apa jadi? Cikgu saya. Okey, apa dia? Dia akan tembak tu dia sengit. Okey. Tengok. Kan dia dah sengit tembak tu. Cuba tambah sikit nak tengok sengit banyak boleh tak? Boleh. Okey. So, kita slide je kan. Okey, tengok sengit dia macam mana. So best kita boleh terus nampak simulator ni. Kita tembakan sengit tu. Tu tembakan sengit dia tak Robin Hood sangat. Dia sengit. So kita pun nak dia tembak tepat. Dia tak ada pergerakan dekat fasi Y which is yang mendata tu, tapi dia pergerakan mendata sahaja, tak ada pergerakan menegak. Alright. Okay. Tapi ni tembak macam machine gun ni. Confirm menang kan ni. Kita nak machine gun, nak bagi lagu tembak kan. Tapi kita nak bagi nampak macam sample sikit kan, simple sikit. Kita nak bagi tembak satu macam kita tembak yang kena isi peluru lah. So tak adalah kita nak menang je kan. So kita bagi peluang terkena virus, matilah ataupun kita kena elak. Okay. Apa lagi? So pergi dekat loops kita tambah pause. Okay, pause tadi pula nak pausekan fire tu supaya tak keluar laju sangat. Yes. So dah 2 objek dah settle. 2 objek dah. Okey. Kejap je dah boleh buat kan. Okey, sekarang ni kita nak createkan enemy. Okey. Sekarang dekat ni sini nak tembak apalah kan? Tembak kosong kan. Okey. Alright. So sekarang ni kita ambil game. Okey, setiap kita ambil on update every 500 millisecond, setengah saat. Okey, kita nak createkan satu enemy. Okey. Set tu kena ambil dekat sprite juga lah sprite ya, dekat sprite lah. Dekat sprite Okey. Dia sama macam tadi ni, kat atas ni player tadi. So kita createkan nama penjahat kita, COVID. Lepas tu again kita boleh createkan kita punya icon. Dekat sini saya lukis virus COVID lah. Cubaan. Virus ni pandai lukis lah. Saya memang dengki betul lah. Saya kalau lukis tak pernah nak jadi. Alright. So lepas tu kind dia enemy lah kita buat. Okay. Enemy musuh lah musuh supaya betul kenal lah sprite kita tu apa dia. Sprite kita tu adalah musuh. Yang musuh ni masalahnya bila kita tembak dapat markah ataupun bila kita kena kan hilanglah nyawa kita. Okay. So sekarang ni dia create tengah-tengah. Kita tak nak tengah-tengah kan. Tadi kita punya game virus COVID ni datang daripada sebelah kanan screen. Okay, nak jadi macam hujan lah, macam dia sentiasa datang tapi daripada kanan ke kiri. Betul. So kita pergi kepada sprite kan, lepas tu cari physics dia, set my sprite velocity. Okay. So kita position, kita ambil position dulu, kita nak createkan dia. Okay. Kita createkan COVID tadi. Lepas tu pada X160. Okay, screen ni dia punya resolution dia 160 darab 120 pixel saja. Okay. So dekat hujung sini adalah nilai X160. Tengok ni tadi. Alright.
dan kita nak createkan dia pada paksi Y ni adalah random lah. Random daripada 0 sehingga 120. Dia Kan? beratur lah tu. Right, dia dah beratur kat sini tepi ni kan. Tapi tak jelas lagi. Belum. Okay, Oh. lepas tu kita tadi pergi ambil sprite, lepas tu physics set velocity. Okay, kita ambilkan So dia. dekat dalam arcade ni kita boleh banyak belajar tentang satu velocity dan mathematics kan, secara tak langsung kan. So memudahkan kita untuk lebih faham tentang apa yang kita belajar dalam fizik dan apa yang kita belajar dalam mathematics. Okay? Betul. Jadi kita setkan dia, kita nak bergerak daripada kanan ke kiri, kita letak dia value minus 50 lah. Kalau minus lagi besar, laju sangat pula nanti. Contohnya 100 kan. Kejap lagi dia keluar banyak lah. Laju lah kan. Kalau kita createkan sini, masa dia lagi singkat, habis penuh screen tu kejap lagi. Kan, ini virus COVID tak terkawal lah ni, tak ada social distancing ni kan. Banyaknya. Janganlah buat game susah sangat kan. Ini orang-orang hebat ni. Okay, alright, so kita setkan dia dalam setengah saat, generate 1, lepas tu minus 50 lah. Okay, alright, so 3 objek tadi kita dah reka. Okay, kita ada hero kan, 3 objek tu penting kan tapi ada beberapa lagi ciri-ciri yang belum lengkap lagi kita nak jadikan dia game tapi betul. Dah ada dah kan. So apa akan jadi bila peluru kena dengan COVID tu adalah event nombor 1 yang kita nak buat, dan juga apa akan jadi bila yang shark ni terkena virus COVID tu. Okay, so macam mana kita nak buat? Kita pergi bawah. Okay, kita ambil dekat sprites, kita pergi dekat overlap bawah, sebab ni ada sub drawers lah dekat dalam ni, sub categories kan. Ada effects, ada projectile, ada overlap. Okay, kita pergi ke overlap, kita tarik ni keluar. Okay, lepas tu kita cari so kalau agak-agak blur nak cari yang mana, so tengok color lah. Okay, ni biru, destroy sprite. Okay, so ni rasanya dekat destroy dekat effects. Okay, so kita ambil apabila sprite projectile overlap kena dengan enemy, okay, kita destroy enemy tadi dengan effect. Okay, so jom kita try tengok. Dia macam ada api-api kan. Dia ada macam-macam lagi effect kita boleh cubalah. Contohnya mana konfeti. Ini tak buta lah pula konfeti. Cubalah tengok macam mana konfeti kalau dia tembak tu jadi apa. Tadi dia jadi berkecai kan. Dia jadi pecah-pecah. Tapi okey juga tu. Kan cantik juga dia effect kan. Okay, anyway. Sebelum tu saya nak ingatkan ada pesanan daripada moderator kita nak remind adik-adik semua tolong isi borang kehadiran sebelum pukul 3.45 untuk lucky draw. Okey? Yang mana pautan borang kehadiran itu ada di ruangan question and answer Penting ni tau. Nanti kan dia tengah main game tu dia. Dia tengah main game tu. Bila kita buat lucky draw, kalau tak isi borang kehadiran, kita tunggulah mana nama kita kan. Rupanya kita tak isi borang kehadiran. Macam mana nak naik nama? Okey, teruskan. Itu pesanan daripada penaja. Ya. So tadi kita tengok kan dia tembak terus je, tembus je walaupun dah kena COVID tu dia terus je kan. So kita destroykan peluru tu lah. Peluru tu hebat. Dia tak pecah. Okey. So kita akan add lah kalau kita dah berjaya musnahkan satu virus, kita add kan lah. Okey. Sekarang tak kena pula. Tu salah satu daripada elemen penting dalam kita punya game. Kalau kita hancurkan enemy, kita mesti dapat point. Tu adalah motivation untuk kita main game. Ada ke main game yang tak ada skor? Jarang-jarang lah kan. Betul? Mana best kan? Bila main game nak dapat higher score. Kan dulu masa saya main game dekat arcade. Arcade ni sebenarnya dulu ada macam satu box besar untuk kita main game tau. Itu nama dia game arcade tau. Tapi sekarang ni mungkin anak-anak sekarang ni tak jumpa benda tu kan. Sebab tu ini agak retro.
agak retro yang dia panggil arcade. Arcade ni adalah kita mainkan dekat dalam satu kotak besar, kita main dengan joystick, main lah sampai dapat berjaya, dapat high score kan. Bila dapat dekat high score tu, kalau kita pergi dekat kedai game arcade, kita boleh tulis nama kita. Oh, Arifin, dia memang hebat lah, kira orang yang paling terror main ni, nama dia dekat atas sekali. So kita main tu nak beat dia. Okay, alright. Apa lagi elemen-elemen ni kita masa berjalan pantas ni. Okay, silakan. Okay, ada cukup masa cukup. Lepas tu kita tarik sekali lagi overlap. Apa akan jadi bila play tersangkut. Okay ke sekarang? Okay dah? Okay. Okay. Sila. Right. So sekarang ni kita ambilkan apa jadi bila player terkena dengan virus. Okay, sebelum ni dia macam ada immune kan, tak jadi apa-apa kan. Okay, sekarang ni kita setkan dia vaksin. Okay, sekarang ni dia kena langgar, so dia akan tolak nyawa kita. Okay, so kita ambil yang purple ni, kita ambil pada info. Dah game over dah. Kita change life -1 lah. Okay, kalau katakan kita ada food, kalau ada makan makan vaksin ke apa, kita plus life lah, boleh juga macam tu. Boleh juga. Dan dia akan tolak daripada asal-asal yang kita set life tadi tu, kita set 5 kan. So setiap kali kita langgar, dia akan kurang 1. Kurang satu sampailah kosong, game over. Yeah. Okay? Dia dah set lah. By the time dia kosong, kita tak payah nak tulis coding dalam benda tu. Dia kosong je, dia game over lah. Okay. Right. So selain pada tu, kita boleh tambah-tambah lagi lah efek-efek apa yang ada. Contohnya dekat sini saya buat efek tambahan ni. Kan. Tunjuk sikit. Apa efek ni? So yang ini tadi macam belakang ni kosong sangat. So kita add lah ada bintang-bintang. Nak ada bintang-bintang lah ataupun virus-virus kecil lain lah ni. Tapi dia tak berbahaya. Ya. So kita setkan dia, set ni macam tadi sprite. Okay. Lepas tu kita, yang penting dia adalah kita cari dekat sini set, turun bawah sini, kita carikan dia mana ghost. Kejap cari. Okay, set ghost ni untuk destroy apa semua ni, kita setkan dia sebagai ghost dan kita onkan dia. Okay, so dia tak jadi apa-apa lah kalau kita langgar. Right. Dan kita setkan dia pada position X, screen width. Tadi tak payah tulis lah 120, sebenarnya kita boleh tulis, kita boleh cari screen width. Yang ini dekat scene rasanya, kalau kita tengok warna. Mana dia kan? Screen width, screen height, screen width ada ni. Okay. Kita boleh pick random. Kita boleh rata-rata lah, kan. Okay, apa lagi yang kita boleh add? Selain pada tu, kalau kita tengok sini, game tu start je terus dah main kan. Penat lah macam tu kan. Dia nak ada cerita awal-awal lah. Contoh kan. At least bersedia ke, ready set go ke kan. So macam mana. Okay. So macam mana kita setkan yang muka depan tadi tu, nampak macam dia ada buat logo kan. Dia punya penceritaan dia lah. Game ni game apa? Game tu contohnya tadi kita ada tulis help us defend Malaysia from COVID-19, macam tu lebih kurang betul Yes. So ini tadi kita setkan logo lah Ya. Kita letak logo, lepas tu kita seperti tadi tu kita letakkan dia ghost supaya dia tak langgar apa-apa kan. Dan dia kita destroy ni maksudnya dia beralih skrin lah. Nanti dah tak ada, dia skip lah. Okay. Selama 1 saat lah, dia keluar 1 saat, lepas tu dia destroy kan, lepas tu keluarlah dia punya cerita lah kan depan tu, help us defend Malaysia against COVID-19 virus. Okay. So ini belum start lagi kan. So bila nak start tu, dia tekan A baru start kan. Betul kan? So bila kita tekan, kita cari dekat splash ni. Bila kita cari splash ni, nanti dia akan promptkan butang A. Contohnya kita tambah satu lagi duplicate. Okay, tadi ada tips tu, kita right click kan dekat block tadi, kita boleh tekan duplicate. Okay. So tadi ada tip dia yang orang-orang biasa dah buat adalah satu, kita boleh control Z je kan.
ataupun dan tip nombor 2 kita boleh duplikatekan dia. Kalau kita kalau kita tekan satu blok macam ni, dia duplicate satu. Okey. Kalau kita duplikatekan the whole yang dalam blok dalam yang jigsaw yang besar ni, function lain lah kan. Dia duplikatekan semua sekali. Okey. Right. Okay. So dekat sini tadi kita random lah tag 1. Okay. Ni selalunya kadang-kadang kita nak buat penceritaan kan. Jadi kita buat macam ni lah. Okay, jom kita try tengok balik Kita restart. So tadi help us, lepas tu kita tekan A, lepas tu tag 1, tag 2. So macam kita boleh buat buku macam cerita pun boleh juga kan. Selalunya kalau game kita main ada cerita kan. Betul, dekat sini kita boleh tulis press A to start kan. Betul. Kalau yang tadi tu kita tak cakap press A to start, sebab kita apa yang tadi tu satu splash saja, tapi dia kita mungkin boleh letakkan press A to start ataupun press A to go next. Satu macam tu. Betul. Betul So selain pada tu kita boleh buat lah macam cerita kat awal tu kan. Apa dia Dan? Okay, so bila kita dah siap ni, yang tadi tu kita main simulator tu dekat dalam ni kan, kita boleh maximize kan dia punya simulator tu. Nak jadi besar satu screen besar. Alright, so kita tekan butang kat sini. So kalau dekat phone, kita boleh gunakan ni dekat phone juga, buat dekat phone pun boleh. Kan? Tapi kecil sikit lah screen dia. Okay, so kalau dekat phone contoh. Right? Okay. Ni apa pun di sana ni. Okay. Alright. So kita boleh main lah. Kan? Secara ringkasnya macam dah siap game kita ni kak? Kan? Betul. Jadi bila dah siap ni, kita nak share lah dengan kawan-kawan kan? Macam mana nak share? Ataupun tadi kita yang paling senang, kita akan share dengan kawan-kawan, and then kita bolehlah main cakap nak tengok tak game yang saya buat ni kan. So kalau ada contohnya ada penambahbaikan, bolehlah tolong kita baiki sama-sama ke, tunjuk dekat parent, ayah saya dah pandai buat game sekarang ni. So ayah pun bangga lah kan. So kita buat ibu bapa kita bangga. Saya nak laptop baru ni sebab nak belajar main game macam tu lah kan contohnya kan. So macam mana nak buat kan? So kita share dekat parents kan. Dekat atas ni sebelah home ni ada share. Okay, kita klik kat situ. Lepas kita tekan publish project. Okay, so bila dia publish project, sekejap okay, so dia akan generatekan satu link yang contohnya kalau kita nak tampal dekat WhatsApp ke kan, kita boleh copy WhatsApp, ataupun kita boleh gunakan QR code kan. Dan cuba scan. Tengok. Okey, nak minta adik-adik semua yang mana ada pakai handphone ke kan, yang mana ada handphone ke depan tu, kita ikut saya buat macam mana kan. Senang je cara dia. Kita tekan My Sejahtera, bukan My Sejahtera. Dekat QR code. QR code reader. Okey, QR code reader. Lepas tu kita scan QR code reader kita. Boom, dah keluar Okey, sekarang ni dah keluar dah. Dia akan tunjukkan open with Chrome. Okey, so bila open nanti dia akan keluar macam ni lah belum lagi, dia tak keluar lagi. Okey, boleh maybe boleh Arifin pun boleh tunjuk ke apa kalau ada phone, sebab kamera tu rasanya dengan Encik Arifin. Saya nak tunjukkan dekat phone tak boleh. Okey, dah keluar dah tu. Dah keluar cuba tekan butang A. Tadi kan kita buat tag 1, tag 2 kan? Betul, kita tekan A tadi. Ada keluar tag 1 dengan tag 2 yang mana boleh nampak tu. Tapi sebab saya rasa yang keluarnya muka saya ke muka Encik Arifin? Rasanya muka Encik Arifin ni yang keluar. Okey. Encik Arifin ada phone boleh tunjukkan? Tak ada sekarang. Saya dah tukar. Dah tunjuk. Okey, dah tukar. Okey. Sorry Okey, semula. Semula kita tunjukkan. Sekali lagi. Dekat yang QR code tadi tu. QR code. Okey. Kan saya nak tunjukkan macam mana saya scan. Satu lagi cara nak sebelum tekan publish tu, kita boleh ambilkan dia nak screenshot dekat mana, okey? So kita tekankan, okey bila ni kita screenshot. Inilah dia punya, kalau web address nanti dia gunakan gambar ni lah nanti. Okey, untuk dekat dia punya ikon kecil-kecil tu kan? Betul.
Ataupun kita nak buat GIF, kita boleh record dia lah sikit. GIF Okay, beberapa saat. Animated so kan kita tekan publish project. Dia keluar link yang baru. Adik-adik pun boleh scan baru boleh scan. Boleh mula scan. Saya dah scan. Saya open with Chrome. Jangan tunggu. Lepas tu dia tengah downloading. Ambil masa sikit loading. Nampak tu? Tu dah keluar tadi splash yang logo Microsoft dengan the 5. Ni adalah dia panggil penceritaan tadilah, help us defend Malaysia against COVID-19 virus. Lepas tu kalau kita tekan sekali lagi kat dia punya A tu kan, dia akan pergi tag 1 dengan tag 2. Kalau ada penceritaan seterusnya, dia tekan A sekali lagi, dia akan main lah terus tu. Nampak tu? Ya. Dah boleh main dah dengan kawan-kawan. Nampak So siapa nak selain daripada kalau nak try faham, tadi kita dah buat menggunakan blog, saya nak tengok macam mana kalau dia dalam bentuk line coding kan. So kita boleh selectkan daripada blok sini ke atas, kita klikkan jadi yang ini ada Python. Ataupun kita boleh tukarkan belajar JavaScript. So bagusnya make code ni kan, kita buat daripada block coding yang simple yang mudah kita nak buat sebab dia drag and drop dan macam kita buat jigsaw puzzle Tapi sebenarnya kalau ikutkan kalau kita belajar programming kita takkan buat block coding tu sampai ke peringkat yang profesional Peringkat yang profesional in the real world, they are using JavaScript and also Python untuk buat peraturan. So secara mudahnya kita boleh belajar JavaScript dengan Python dengan menggunakan block coding, kita translate dia, lepas tu kita cuba study kan. Macam mana kalau dalam bentuk Python atau JavaScript dia tulis tu macam mana. So kita pun belajar daripada situ dan kita boleh tirulah kan. Dan kita boleh mula memahami macam mana struktur pengaturcaraan di dalam JavaScript dan struktur pengaturcaraan di dalam Python dan all the syntax. Dia panggil syntax kan, bahasa-bahasa yang kita kena tulis untuk membolehkan komputer tu faham. Sekarang dah 3.47 sekejap je masa so saya nak pergi kepada question and answer. Mungkin saya akan jawab secara live di sini. Ada soalan-soalan, ada beberapa soalan tadi. Ada soalan dia tanya, apa beza make code dengan scratch? Apa istimewanya make code ni? Nak saya jawab dulu ke Teacher Arifin jawab dulu? Jawab. Sila. Sebenarnya scratch dan make code sebenarnya adalah satu pengaturcaraan secara block coding yang sama penting dia ataupun sama hebat dia. Tapi make code ni dia ada kehebatan dia yang tersendirilah ataupun dia ada kelainan dia tersendiri. Nombor satunya kan, dia adalah untuk memudahkan kita belajar coding dan kita nak praktik terus Macam tadi kita tunjukkan dengan secara ringkas yang cepatnya, saya boleh dengan menggunakan handphone sahaja kan, kita dah boleh mula main tapi kalau dalam scratch dia lain sikitlah. Dia berbeza sedikit daripada make code. Satu lagi macam make code ni yang kita tengok sekarang ni dia bukannya sekadar untuk buat arcade Microsoft Make Code kalau kita tengok secara keseluruhan mungkin Teacher Arifin boleh tunjuk yang makecode.com tu, kita nak tunjukkan dia makecode.com. So kita pergi makecode.com ni, kita boleh belajar physical computing dengan menggunakan microbit. Kita boleh belajar Minecraft. Kita boleh buat main dengan Lego Mindstorm kan. Kita boleh main dengan Adafruit dan ada satu lagi kat bawah tu yang tak nampak Itulah kelebihan Makecode yang mana dia adalah satu platform coding yang simple untuk pelbagai kegunaan mengikut kesukaan masing-masing. Kan ada yang suka robot, dia mungkin pergi kepada Mindstorm ataupun kepada Q robot. Ada yang suka buat physical computing dengan menggunakan microcontroller, dia akan pakai Microbit ataupun Adafruit. Kan kepada siapa yang dia punya kelebihan dia kesukaan dia main game, dia akan gunakan Microsoft Arcade dan masing-masing ada dia punya kelebihan masing-masing. Mudah-mudahan saya menjawab soalan tersebut. Ada tak website lain yang kita boleh guna untuk buat game? Ada sebenarnya kan? Ada kan? Cuma bagi kami percaya inilah antara yang terbaik lah.
Yes, yes, yes. Ada perisian lain yang boleh guna untuk buat game. Ada macam-macam lah. Yang orang buat game yang hebat-hebat tu dia gunakan platform lain lah. Kan? Tapi yang kali ni kita nak kembali kepada zaman retro. Kita nak main game-game yang simple. Dia punya grafik pun jadi petak-petak je. Tak ada yang 3D sangat. Kan? Tapi memenuhi dia punya kita punya objektif. Kenapa kita nak buat game? Kan? Kita ada objektif, kita faham konsep dan daripada situ sebenarnya tak salah kita nak pakai website lain tapi MacCode ni adalah salah satu platform yang terbaik kami rasa untuk pembelajaran coding, pembelajaran STEM yang mana konsep-konsep game ni sebenarnya amat penting untuk kegunaan masa hadapan for our future ready skill. Ya. Selain daripada tu yang tadi selain tambahan pada STEM tu sekarang dah STEAM sebab dia ada art sekali sebab ini memang heavily on arts lah juga kan. Okay, betul. Okay, so ada soalan lain lagi, kita dah 3.50 dan kita ada lagi beberapa minit sebelum kita ke pusingan laki winner nanti kejap Okay. Sebab Cikgu Fazli dia tak sabar nak putarkan roda kan. Spin the wheel. Kejap lagi kita akan spin the wheel. Okey. Dan harapnya semua dah isilah tadi borang kehadiran. Kalau dah terlepas tu nanti kan tak dapat tu kan kalau nak manalah tahu ada nasib kita baik pada hari Jumaat ni kan. Okey. Ada apa soalan lagi? Saya tengah buka live event Q&A ni. So macam mana adik-adik? Berminat untuk belajar coding? Jangan risau, coding ni tak susah pun. Kan? Jangan takut. Try kita nak build our confidence kan supaya kita pun boleh belajar coding kan daripada budak daripada anak-anak student daripada darjah 1 pun boleh, darjah 2 sampai dah peringkat 2 macam saya. Betul. Betul satu lagi yang bagus ni tentang coding ni dia adalah salah satu cara yang cara indirect ataupun secara tak langsung untuk kita memperkasakan ataupun untuk kita memperbaiki bahasa Inggeris. Betul kan Teacher Arifin kan? Betul. Tadi semuanya dalam bahasa Inggeris kan, tapi ada juga yang translation pada bahasa lain Tapi sebenarnya salah satu kelebihan coding adalah dia bahasa dia adalah bahasa Inggeris yang mana mudah dipahami untuk kita bercakap dengan komputer kan. So kita bercakap dengan komputer dengan bahasa Inggeris yang mudah dipahami, yang bahasa manusia lah dan komputer boleh faham. Dan arahan-arahan dia semua berbentuk bahasa yang memang kita faham dan kita boleh buat komputer tu menjalankan arahan mengikut apa yang kita tulis. Okey, ada apa-apa lagi Teacher Arifin? Nak komen sikit? Mungkin ada pengalaman kita buat kita pernah buat dengan SMK Bentong kalau tak silap saya kan. Lepas tu hari tu saya ada buat dengan Sekolah Agama Bersepadu Keluang, kita pernah buat sama-sama. And then dekat last year pun ada satu event yang Microsoft pun kita buat juga, Microsoft Arcade ni And then it is back on popular demand. Kan? Dengan sebab itu kami suka untuk share sekali lagi bila ada peluang untuk menyertai Microsoft event kali ni kan untuk kita punya drive thru ni lah. So kita pun amat suka lah dapat share lagi lah main game dengan anak-anak sekalian yang mana tak berpeluang ikut kita dulu. Kita ada dekat dalam My Digital Maker Fair pun ada kan. Kita ada yang program Microsoft tersendiri dan macam-macam lagi lah, insyaAllah di masa-masa akan datang. Okey, sekejap. Ada lagi new ada lagi soalan Kita dah tak kira Tak ada, semua faham ni Dian. Oh, bagus ni. Jangan ni balik sekarang kan, buka je laptop, cuba main kan, lepas tu hantar dekat kawan. Tengok saya dah buat game. Okey, tinggal seminit lagi. So rasanya boleh kot Arifin kita serahkan kepada moderator. By the way, saya Ardian, saya ingin memohon maaf kalau ada kesilapan kekurangan sebab adik-adik ni semua pandai-pandai dan mungkin lebih pandai daripada kita orang so jangan lupa kita cubalah kita cuba belajar coding untuk persiapan
Dia panggil future ready skill. Terima kasih daripada saya dan Teacher Arifin, ada apa-apa? Alright, okay, terima kasih. Selamat berjaya kepada siapa yang akan menang beg laptop tu. Nanti dah ada beg laptop, boleh minta dekat parents, dah ada beg, dah boleh belajar coding kan. Minta laptop baru pula kan. Laptop Surface terus Surface. Surface macam ni kan lebih kurang kan. Teacher Arifin dia sebenarnya tengah promo Surface dia tadi mungkin tak nampak. Saya je belum lagi nak beli Surface ni nanti insya-Allah. Okey. So saya serahkan kepada moderator lah Boleh moderator? Okey, boleh. Alright. So terima kasih. Terima kasih Cik Ardian, Cik Arifin for the wonderful sharing. Rasanya sangat seronok lah. Lepas ni hopefully we can have our students share lah dekat mana kalau diorang nak share. Ada tak tempat ataupun platform yang diorang boleh share, diorang buat game? Cik Ardian, Cik Arifin? Dia sebenarnya dia just a link lah, a link yang share dekat mana-mana So kalau ada platform. Macam mana kalau dia nak contact Project Mika? Nak contact Project Mika. Okey. Boleh ikuti kita dekat Facebook dekat Project Mika. Teacher Arifin mungkin mute ada term mute tu. And then boleh juga ikuti kita dekat dalam Telegram, just cari je Project Mika channel kan. Kita ada channel dekat dalam Telegram. Okey, so boleh join kita dalam Telegram. Okey?